Baik pelajar, mari kita masuk kepada topik baru pada hari ini 9.3 sifat sisi 4 dan sudut pedalaman serta sudut peluaran sisi 4. Tajuk ni nampak macam familiar kan? Macam dah belajar je cikgu. Sebenarnya hari itu kita dah belajar tapi kita belajar tentang segitiga. Yang itu segitiga tu mempunyai 3 sisi. So hari ini kita nak tengok sisi 4 pula. Okay, sebelum tu mari kita tengok standard pembelajaran pada hari ini dulu. Menghuraikan sifat geometri bagi pelbagai jenis sisi 4. Seterusnya mengelaskan sisi 4 berdasarkan sifat geometri. Ini lebih kurang sama macam hari itu kita belajar untuk segitiga ya pelajar. Jom kita tengok ada berapa jenis sisi 4 di sini. Okey, mari kita tengok apakah sifat sisi 4 yang di bawah ni . So sini ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 jenis yang sisi 4. Okay, jom kita tengok satu persatu. Okay, kita tengok yang pertama dulu, segi 4 tepat. Okay, segi 4 tepat mempunyai 2 paksi simetri. Nampak kan garisan putus-putus yang ini? Okey, ini maksudnya apabila kita lipat. Okey, segi 4 tepat ini, okay, dan dia dapat 2 bahagian yang sama. Iaitu apa? Tengok, katakan sekarang saya lipat segi 4 tepat saya ni kiri ke kanan. Okey, so yang setiap bucu yang bawah ni dia akan tindih dengan bucu ni. Bucu yang atas ni dia akan tindih dengan bucu yang atas kanan ni. Okey, so mereka boleh bertindih dan kedua-dua belah ini sama. Okey, so bahagian sini dengan bahagian sini sama. So itu kita namakan sebagai paksi simetri garis untuk lipatan ya. Okey. So dia ada 2. Okay, sekarang kita tengok sifat geometri dia. Pasangan sisi yang bertentangan adalah sama panjang dan selari. Apa maksud di sini? Kita boleh nampak kan, okey, untuk sisi 4 untuk segi 4 tepat ni garisan yang di atas ini dia sebenarnya selari dengan garisan yang bawah. Apa maksud selari? Maksudnya jarak antara mereka sentiasa sama. Katakan dari sini sampai ke sini 3 cm. So, yang di sebelah kanan sini pun dari atas sampai ke bawah ni pun 3 cm. Ini maksudnya selari. Okay, jarak antara dua garisan ini sentiasa sama. Okay, lepas tu, dia ada lagi sepasang garis yang selari. Iaitu yang kiri dengan yang kanan. Jarak di antara garisan yang kiri dan kanan sentiasa sama. Itulah sebab kita namakan sebagai pasangan garisan yang selari. Okay, so di sini dah jelas pasangan sisi yang bertentangan adalah sama panjang dan selari Ini dah faham Okay, lepas tu semua sudut pedalaman ialah 90 darjah. Untuk segi 4 tepat, semua sudut pada bucunya yang bukat dalam di bahagian dalam ini kita namakan sebagai sudut pedalaman, semua adalah 90 darjah. Okey, boleh ya. Pepenjuru adalah sama panjang dan membahagi 2 sama antara satu sama lain. Pepenjuru, kita dah belajar hari itu. Okey, pepenjuru itu apa? Satu garis lurus yang kita sambungkan dari bucu ke bucu. So kita sini ada pepenjuru yang pertama. Lepas tu kita ada pepenjuru yang kedua. Sorry, kurang tepat. Okey, so pepenjuru adalah sama panjang. Okey, pepenjuru yang pertama dengan pepenjuru yang kedua ni mereka adalah sama panjang dan membahagi dua sama antara satu sama lain. Okey, mereka membahagi antara satu sama lain kepada 2. Okey, katakan sini 3 cm, sini pun 3 cm. Ini pun 3 cm, ini pun 3 cm. Macam itulah maksudnya. Okey, boleh ya pelajar? Ini adalah sifat geometri untuk segi 4 tepat. Untuk yang seterusnya, segi 4 sama. Okey, so kita tengok dia ada bilangan paksi simetri ada 4. Tengoklah garisan yang putus-putus tu, garisan lipatan tu adalah paksi simetri Apabila kita melipat tu, kiri kanan boleh bertindih. Macam itulah. Okey, saya tak nak terangkan dah tadi saya dah terangkan dengan jelas. Okey, mari kita tengok sifat geometri dia. Semua sisi adalah sama panjang. Ini awak dah tahu. Segi 4 sama, semua sisi sama panjang. Lepas tu, pasangan sisi yang bertentangan adalah selari. Dia sama macam segi 4 tepat. Okey, so garisan yang atas dengan garisan yang bawah ini selari sebab jarak mereka sentiasa sama. Garisan yang di kiri dengan garisan yang di kanan adalah sentiasa sama jarak, iaitu mereka pun selari. So, untuk segi 4 sama, kita ada 2 pasang sisi yang berselari Lepas tu, semua sudut pedalaman ialah 90 darjah. Samalah. Okey, semua sudut pada bucu ini adalah 90 darjah pelajar. Okey, seterusnya, pepenjuru adalah sama panjang dan membahagi 2 sama serenjang antara satu sama lain.
maksudnya pepenjuru ini dengan pepenjuru ini mereka akan berserenjang. Maksudnya mereka akan bersilang antara satu sama lain dengan 90 darjah. Tadi segi empat tepat, pepenjuru dia bersilang membahagi kepada dua. Okey, tetapi dia tak bagi tahu di sini adalah 90 darjah. Okey, so maksudnya sini bukan 90 darjah. Okey, that's why dia tak ada tulis perkataan serenjang. Nampak tak? Okey, tetapi untuk segi empat sama, pepenjuru akan bahagi dua sama serenjang antara satu sama lain. So maksudnya antara dua pepenjuru tu mereka punya sudut adalah 90 darjah. So mereka berserenjang di antara satu sama lain. Okey, pepenjuru dia boleh belajar. Okey, seterusnya kita tengok segi empat selari. Okey, untuk segi empat selari dia tiada paksi simetri. Kalau awak tak percaya, kalau rumah awak ada printer, awak boleh print gambar rajah ini. Lepas tu awak cuba lipat. Tengok dapat tak kiri dengan kanan bertindih ataupun atas dengan bawah bertindih. Awak tak akan dapat untuk segi empat selari. Okey, boleh ya. So, kita tengok sifat geometri dia. Pasangan sisi yang bertentangan adalah sama panjang dan selari. Sama macam segi empat tepat, segi empat sama. Pasangan yang bertentangan adalah sama panjang. Okey. Lepas tu, dan mereka adalah selari. So, yang kiri dengan yang kanan, yang kanan dengan yang kiri, mereka selari sebab jarak mereka sentiasa sama. Lepas tu, yang atas dengan yang bawah pun selari sebab jarak antara mereka adalah sentiasa sama. Okey, boleh pelajar. Seterusnya, sudut pertentangan adalah sama. Ini dah lain sikit. Tadi kita main dengan sudut 90 darjah je kan? Okey, tetapi untuk segi empat selari, sudut pertentangan bucu mereka adalah sama. So, katakan sudut ini kalau 60, so sudut pertentangan pun 60. Katakan sudut di sini 120, so sudut yang pertentangan dengan dia pun 120. Macam tu. Okey, boleh ya. Ini maksudnya sudut pertentangan adalah sama ya. Lepas tu, pepenjuru membahagi dua sama antara satu sama lain. Ini sama macam segi empat tepat tadi. Okey, pepenjuru dia akan membahagi dua sama. Macam itulah. Katakan garis ini adalah 9 cm, so sini 4.5 cm, sini 4.5 cm. Macam tu. Okey, dia membahagi dua antara satu sama lain Okey, ini apa yang bezanya dengan segi empat tepat? Okey, segi empat tepat, pepenjuru dia adalah sama panjang. Okey, kedua-dua pepenjuru ni adalah sama panjang. Tetapi untuk segi empat selari, okey, yang ini, pepenjuru yang ni, dari kiri ke kanan ni, okey, yang saya buat sekarang ni, atas ke bawah ni, okey, dengan yang pepenjuru di sini tak sama panjang. Okay, itulah sebab dia tak gunakan perkataan sama panjang. Okey, inilah bezanya dia dengan segi empat tepat punya pepenjuru. Okey, segi empat tepat punya pepenjuru tu mereka sama panjang. Okey, akan tetapi untuk segi empat selari, pepenjuru ini dengan pepenjuru ini tak sama panjang ya. Tapi mereka masih sama membahagi antara satu sama lain kepada dua. Okey, boleh ya. Seterusnya, rhombus. Okey. Rhombus ni, dia sebenarnya nampak macam segi empat sama. Okey. Kita tengok apa bezanya dia dengan segi empat sama ya. Okey, untuk rhombus, kita tengok dulu. Dia ada bilangan paksi simetri, dia ada dua. Tengok garisan yang putus-putus dilukis tu. Okey, so itu ada dua garisan simetri. Garisan simetri, paksi simetri. Okey, seterusnya kita tengok sifat geometri dia dulu. Semua sisi adalah sama panjang. Nampak tak? Dia macam sama dengan segi empat sama. Sebab segi empat sama pun semua sisi sama panjang. Kalau rhombus pun semua sisi sama panjang. So, apanya beza rhombus dengan segi empat sama? Kita tengok yang seterusnya. Pasangan sisi yang pertentangan adalah selari. Yang ini pun masih sama dengan yang segi empat sama. Pasangan sisi yang pertentangan adalah selari. Nampak tak? Okey, so yang atas dengan yang bawah ni jarak sentiasa sama. So, garisan atas, garisan bawah adalah selari. Garisan yang kiri dengan garisan yang kanan, jarak mereka sentiasa sama. So, mereka adalah pasangan garis yang selari. Okay, so setakat ini dia masih sama dengan segi empat sama. Apa yang bezanya di sini? Sudut pertentangan adalah sama. Kalau untuk segi empat sama, semua sudut pada bucu adalah 90 darjah, betul. Tetapi untuk rhombus, okey, sudut pertentangan mereka adalah sama. Katakan sudut yang saya bulatkan sekarang ini adalah 60. Okey, so yang ini 60, so yang ini pun 60 pertentangan dengan dia. Kalau yang sekarang saya bulatkan ini, okey, 120. So sudut yang pertentangan dengan dia pun akan
bernilai 120 darjah. Okey, so itu maksudnya sudut pertentangan adalah sama. Okey, boleh So ini yang berbeza dengan segi empat sama. Seterusnya, perpenjuru membahagi dua sama serenjang antara satu sama lain. Ini pun dia lebih kurang sama macam segi empat sama. Apa yang beza di sini? Perpenjuru untuk segi empat sama adalah sama panjang. Manakala perpenjuru untuk rhombus, yang ini dengan yang ini dia tak sama panjang. Okay, tetapi apa yang dia sama dengan segi empat sama? Mereka berserenjang. Perpenjuru adalah berserenjang antara satu sama lain. Ini yang dia sama dengan segi empat sama. Sebab segi empat sama pun sama, perpenjuru dia adalah berserenjang 90 darjah. Yang bezanya, perpenjuru segi empat sama kedua-dua adalah sama panjang, tetapi untuk rhombus kedua-dua perpenjuru tak sama panjang. Itu je bezanya. Okey, boleh pelajar? Asalkan awak dah faham sifat geometri sebenarnya tak susah pelajar. Okey, seterusnya kita tengok trapezium. Okey. Kita dah tahu dah apa dia punya ni. Okey, so trapezium dia tiada paksi simetri. Dia sama macam segi empat selari. Macam mana awak lipat pun awak tak akan dapat membahagi trapezium ni kepada dua yang tepat. Okey, itulah sebab dia tiada paksi simetri Okey, lepas tu kita tengok sifat geometri dia. Hanya ada satu je. Okey, hanya satu pasang sisi pertentangan yang selari. Ini trapezium. Nampak tak? Dia hanya ada sepasang sisi yang pertentangan yang selari. Maksud selari, tadi saya dah banyak kali ulang. Kedua-dua garisan atas dengan yang bawah ini mereka adalah sentiasa berjarak sama. Okey? So itu je sifat geometri untuk trapezium. Okey, hanya ada satu pasang sisi yang pertentangan yang selari. Okey, boleh pelajar? Yang terakhir kita tengok lelayang. Macam layang-layang kita suka main tu. Okey, so untuk lelayang dia hanya ada satu paksi simetri sahaja, iaitu seperti dalam gambar rajah garisan putus-putus itu. Okey, mari kita tengok sifat geometri dia. Dua pasang sisi bersebelahan adalah sama. Okey, so pasangan pertama sama panjang. Pasangan yang kedua sama panjang. Okey, ini pasangan sisi yang bersebelahan lah. Sebab ini sebelah dengan yang ini. Okey, boleh kan? Boleh faham pelajar? Okey, mereka adalah sama panjang. Ini saya rasa awak dah tahu. Okey, sebab tengok gambar pun awak dah boleh faham Bersu mempunyai sepasang sudut pertentangan yang sama. Nampak di sini. Sudut pertentangan yang kedua-dua ini adalah sama. Okey, boleh Lepas tu, satu daripada perpenjuru membahagi dua sama serenjang bagi perpenjuru yang lain. Satu daripada perpenjuru membahagi dua sama serenjang bagi perpenjuru yang lain. Macam ni lah. Okey, so dia bahagi secara serenjang Satu daripada perpenjuru membahagi dua sama sudut pada bucunya. Okey, so satu perpenjuru ini dia akan membahagi dua sama sudut pada bucu. So katakan ini 60 darjah. Okey, so perpenjuru ini, apabila garisan perpenjuru saya lukis di sini, dia akan membahagi 60 darjah ini kepada dua. So sebelah kiri ini 30, sebelah kanan pun 30. Ini maksudnya. Okey, boleh pelajar? So ini adalah sifat geometri untuk lelayang. So kita dah belajar ke 6 jenis sisi empat di sini. Okey, kita ada segi empat tepat, kita ada segi empat sama, segi empat selari, rhombus, trapezium dengan lelayang. Saya harap korang boleh baca dan hadamkannya. Sebenarnya tak susah Okay, untuk latih diri 9.3a, saya takkan suruh korang buat. Okay, sebab saya nak awak salin semua nota yang di atas ini. Okay, sebab apa yang ditanya dalam soalan ini sebenarnya dia semua ada dalam nota. Okay, so sekarang saya nak bincang je dengan korang. Okay, terangkan sifat sepunya. Apa maksud sifat sepunya? Sepunya maksudnya sama. Okay, bagi rhombus dan segi empat sama. So senang je. Kita tengok rhombus dengan segi empat sama, apa yang mereka sama So segi empat sama di sini. Rhombus di sini. Kita cari je sifat yang mereka sama. Okay, kita tengok yang pertama dulu. Sifat mereka yang sama. Semua sisi adalah sama panjang. Semua sisi adalah sama panjang. Lepas tu, yang kedua. Sisi pertentangan adalah selari. Sisi pertentangan adalah selari.
Lepas tu, semua sudut pedalaman adalah 90 darjah. Ini sudut pertentangan adalah sama. Sama tak yang ni, kedua-dua ni? Tak sama kan? Okay, so tak boleh kita ambil. So, yang seterusnya, perpenjuru adalah sama panjang. Ini perpenjuru sama panjang tak? Tak sama panjang. So, tak boleh ambil yang sama panjang. Tetapi, dia membahagi dua sama serenjang antara satu sama lain. Perpenjuru membahagi dua sama serenjang antara satu sama lain. Ini boleh ambil. Okay, so untuk rhombus dia ada 3. Okay, benda yang sama, 3 sifat geometri yang sama. Iaitu semua sisi sama panjang, sisi pertentangan adalah selari dan perpenjuru membahagi dua sama serenjang antara satu sama lain. 3 je sifat geometri yang sama. Okay, boleh So untuk soalan yang kedua, terangkan sifat geometri suatu segi empat tepat berbanding dengan segi empat selari. Tadi nombor 1 dia nak cari sifat geometri yang sama. Okay, kalau dia suruh terangkan sifat geometri bagi kedua-dua sisi empat ini, maksudnya semua yang sama ke yang tak sama ke semua awak kena tulis. Okay, so awak boleh sama ada awak boleh buat jadual. Okay, ataupun awak nak tulis dalam bentuk ayat pun boleh. Tak ada masalah. Okay, jom kita tengok. Segi empat tepat dengan segi empat selari. Yang ni, kedua-dua ni. Tereng. Yang atas dengan yang bawah ni. Okay. So, kalau kita nak nak terangkan sifat berbanding dengan sifat sesuatu sisi empat berbanding dengan lagi satu sisi empat, maksudnya semua sifat geometri tak kisah mereka sama ke tidak, semua kena terangkan. Okay, jom kita tengok sama-sama. Okay, nak tulis macam mana? Okay, biasanya kalau kita tengok yang macam ni, okay, kita tulis yang pertama dulu. Kita ikut turutan sisi yang pertentangan. Sisi yang pertentangan adalah sama panjang dan selari untuk segi empat tepat. Okay, so untuk yang segi empat selari, pasangan sisi yang pertentangan adalah sama panjang dan selari. Maksudnya, segi empat selari dengan segi empat tepat, okay, sisi pertentangan mereka adalah sama panjang dan selari. Ini mereka mempunyai sifat yang sepunya. Okay, maksudnya mereka sama. Okay. Tetapi untuk yang seterusnya, mereka adalah berbeza. Semua sudut pedalaman bagi segi empat tepat ialah 90 darjah, manakala sudut pertentangan bagi segi empat selari adalah sama. Bila awak nak terangkan dalam ayat, awak kena terangkan macam ni lah. Guna perkataan manakala. Okey, boleh Seterusnya, ini saya dah tutup tulisan. Okey, yang seterusnya, perpenjuru adalah sama panjang dan membahagi dua antara satu sama lain bagi segi empat tepat, manakala perpenjuru membahagi dua sama antara satu sama lain untuk segi empat selari. Okey, itu je. Ada satu lagi, minta maaf, bilangan paksi simetri. Segi empat tepat mempunyai dua paksi simetri, manakala segi empat selari tiada paksi simetri. Ada 4. Minta maaf, ada 4 ciri-ciri. Okey? Boleh Untuk tadi segi 4 sama dengan rhombus sebab bilangan paksi simetri tak sama. So, saya tak perasan. Okey? So, untuk yang segi 4 selari dengan segi 4 tepat, untuk nombor 2 ni sebab dia suruh kita bandingkan kedua-dua sisi 4 ini. Segi 4 tepat dengan segi 4 selari ni. So, tak kisah sifat dia sama ke, sifat dia berbeza ke, semua kita kena tulis. Okay, untuk nombor 1 tu kita hanya nak cari yang sama sahaja. Sepunya, sebab perkataan sepunya itu. Okay, so untuk sepunya awak kena cari yang sama je. Okay, sifat geometri yang sama je untuk rhombus dengan segi 4 sama. Okay, untuk nombor 2 dia lain. Sebab dia suruh kita terangkan. Okay, sifat untuk kedua-dua jenis sisi 4 ini. So, tak kisah sifat geometri mereka sama ke tidak, kita kena tulis semua. Okay, itu sahaja. Okay, untuk 9.3a, saya ulang sekali lagi, tak payah buat latihan kita bincang macam itu sahaja. Okay, apa yang korang kena buat, korang kena salin nota yang seperti di atas ni. Okay, sebenarnya dalam buku teks awak. Okay, yang nota ni sebenarnya dalam buku teks awak Okay, so untuk 9.3, untuk sifat sisi 4, saya harap korang dah tahulah. Okay, boleh Itu sahaja untuk 9.3a. Terima kasih.